الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا Dapat 89 kilometer. Ini pada keadaan 90 lah. Nak pakai 89 pun boleh, 95 pun boleh, 96 pun boleh. Okey. Inilah kiraan dia 89 kilometer. Ini nama dia perjalanan yang panjang. Panjang ni waktu jauh lah. Perjalanan yang jauh. Yang jauh. Okey. Dah garing belum? Nak pindah slide ni? Sekejap, sekejap. Okey. Tengok ni pula. Nombor 3. Ni pun nombor 3. Bermulanya safar. Safar apa? Apa safar? Bermulanya Musafir. Bermulanya dikatakan orang itu musafir. Bermulanya dikatakan orang itu boleh jamak kasar. Bermulanya orang itu dikatakan jamak kasar boleh. Ni. Apabila dia keluar daripada sempadan kampung, sempadan kota. Okey, sekejap Saya nak tambah perkataan keluar. Okay. Bermula dia bila dia keluar daripada sempadan kampung, sempadan kota atau sempadan qaryah Jumaat. Sempadan qaryah Jumaat. Okey. Sekejap, saya nak terangkan ni. Setelah tu, sampai situ dulu, kalau kita orang balik. Apa maksud sempadan qaryah Jumaat? Slide tak ada, Ustaz. Slide tak ada, Ustaz. Saya tak ada. Saya tak ada ke nampak kosong? Tak nampak slide. Slide tak ada. Okey. Ni slide ni baru nak buat. Nak terangkan apa makna sempadan qaryah Jumaat masjid. Ni apa bondo ni? Orangnya. Okey. Ini katakanlah rumah kita. Ini rumah kita ni. Ini rumah kita. Saya tegang macam ni Ini rumah. Ini masjid. Masjid kat rumah kita tu. Ini masjid. Masjid. Tegang Dan banyaklah keliling ini surau-surau yang report pada masjid. Apa maksud report pada masjid lah? Yang surau ni di bawah masjid.
Bawah masjid ni. Ni masjid rumah kita ni. Atau kita pergi surau ni, tak pergi masjid. Kita pergi surau ni, tak apa. Apa masjid yang kita sembahyang Jumaat yang paling hampir? Ni surau, contoh ni. Kat sini ada surau. Kat sini ada surau. Wah. Oh. Ya Ustaz. Masjid Batu 14 berapa surau kat bawah dia? Ada 16 surau Ustaz. 16 surau. 16 surau? Ya, Kariah dia Ustaz. Paling jauh kalau ke Batu 12, paling jauh surau apa? Paling jauh Kariah dia surau kira jauh Nanding lah. Nanti Haji Rosyid? Haji Rosyid, Sungai Serai. Oh, okey. Mai sudah pindahan Ustaz, dah alihkan dia. Dah dia kan. Ha. Kalau paling ke bawah, Nanding. Nanding dengan ni Indah Jaya yang tempat Ustaz yang ada mengajar Ustaz Ayat tu, Indah Jaya Sungai Tekali tu. Tu Kariah Masjid juga tu. Indah Jaya mana? Yang Oh, dekat Indah Padang. Jaya. Okey. Yang ada Ustaz mengajar Ustaz Ayat tu. Okey. Kata kalau sini Indah Jaya. Ini Indah Jaya. Surau Indah Jaya. Saya lebih tu ni dia jelas. Kalau ke Kampang, surau apa? Taman Pinggiran Delima. Taman Pinggiran Delima. Tak apa, kita tahu nama. Dia faham. Atas sikit surau Bukit Piatu. Biar tu mana? Itu betul Ustaz. Betul. Okey, macam ni lah. Okey, saya nak bagi jelas Bagi jelas. Biar kita nampak. Surau Bukit Piatu ni orang yakin piatu ke banyak? Tak tahulah Ustaz nama dia macam tu. Kian, sedih. Nama pun dah sedih dah. Okey. Ni rumah war. Ni masjid. Ini jalan dia macam ni. Ni jalan raya ni. Surau Nanding mana kiri bawah. Ni kot. Ya, lebih kurang Ustaz. Lebih kurang lah. Sini. Sini. Lepas tu dia ada traffic light. Ni kalau pergi sekali ni traffic light tu langgar merah. Ini Indah Jaya. Siapa pernah pergi Nanding ni tahulah. Orang tak pernah pergi Nanding. Katakanlah rumah awak kat sini. Rumah ada banglo besar. Itu banglo tu. Nanti ingat ya Ustaz, banglo Ustaz. Rumah banglo besar. Besar. Besar Banglo- betul. Bat. Bang- Jangan main. Banglo kena banjir. Banglo kena banjir. Ni. Atas kali apa surau awak? Atas kali. Sungai Semungkis Ustaz. Insaniah Semungkis. Mungkin belah sini ke kiri? Dia terus menghala ke depan, betul. Ke depan atas, ke atas. Ke sini lah. Betul. Ini mungkin. Okey. Ini sempadan Qaryah Masjid. Ni surau ni semua ni Indah Jaya sini. Dia Kona itu ini kan. Surau ni dia report dekat Masjid Batu 14. Betul. Maknanya Jaiz ni dia punya sistem itulah. Ini Masjid Batu 14. Ni kat jalan ni. Betul tak Pak Masjid ni Pak? Tak perasan Ustaz, hari tu hari nampak masjid dengan sebelah rumah Wo tu je, Haji Wo. Yang lain tak perasan. Tu lah ni masjid tu, dia dekat traffic light. Oh, Dia pun surau lah ni. Semungkis. Okey, tengok Surau Nanding ni, apa rumah yang terakhir menjadi ahli Qaryah Nanding? Kat mana? Belakang lagi Ustaz itu, tapi kawasan tu dekat dengan. Katakanlah ni rumah terakhir. Okey. Rumah terakhir untuk ahli Qaryah Surau Nanding. Bila dia ahli Qaryah Surau Nanding,
Maknanya dia ni adalah qari'ah kepada masjid pada 14. Betul? Betul Ustaz. Maknanya dia layak mengundi untuk batu 14 punya pemilihan AJK. Tapi kena daftar lah. Kan? Katakanlah kat sini ada rumah takhir. Rumah ni adalah, dia ni adalah rumah takhir yang jadi ahli karya ni. Di rumah takhir. Rumah paling ujung lah saya cakap. Rumah takhir untuk Surau Indah Jaya. Ni kat Padang tu kan? Ya Ustaz, dekat Padang Ustaz. Okey. Jadi rumah kita ni, mungkin kita rujuk sini atau rumah kita kat sini. Jadi kat mana sempadan dia ni? Sempadan dia ikut rumah takhir. Ni rumah takhir. Ni rumah takhir. Atas ni pun rumah takhir. Nampak aku gelap ni. Rumah takhir. Buat transparent Ustaz. Tu. Bangga diri je. Tu nama ujung tu. Okey. Ni. Ni tajuk ni sudah lari. Okey ni. Ni. Di rumah takhir. Ni mungkin ada depan-depan di rumah takhir lah. Ni rumah takhir, rumah takhir. Jadi inilah nama dia, sempadan qari'ah Jumaat Masjid. Faham lah ni, perkataan ni. Keluar je daripada rumah takhir ni, keluar sepadan. Keluar dari sini, keluar sepadan. Keluar sini, keluar sepadan. Katakanlah orang tu rumah dia kat sini. Rumah dia kat sini. Bila dia start kereta je, dia satu, kereta dia kat sini. Bau 30 meter. Maknanya apa ni? Keluar sempadan. Keluar sempadan. Jadi bermulalah dia, bolehlah dia jamak atau kasar kat sini. Sebab apa? Rumah ni kat sini. Dia keluar je keluar sempadan. Kalau orang sini, dia bukan qari'ah masjid ni. Dia qari'ah masjid lain. Betul? Jadi bila qari'ah masjid lain kat sini, bila dia masuk sini, dia telah keluar sepadan, qari'ah masjid lain dia. Masjid lain. Masjid dia kat sini. Faham ke tidak ni? Faham. Kalau rumah orang tu kat sini, dia nak musafir, dia nak pergi arah ke sana. Jadi kereta dia kena keluar jalan sini pun keluar sepadan. Itulah. Kalau dia nak arah ke sana. Atau dia arah ke sini, dia pusing. Boleh juga. Lagi jauh lah. Untuk membolehkan dia dapat bergelam musafir. Untuk membolehkan dia boleh mula jamak atau kasar. Okay. Dia gelam musafir bukan kawasan ni pendek je. Berapa kilo daripada ujung ke ujung. Indah Jaya nak pergi ke Nanding. 8 kilo dia Ustaz, 8-9 kilo dia Ustaz. Sampai lepas. Sampai. Indah Jaya, ujungnya Indah Jaya lah maksudnya. Lebih kurang macam tu lah. Indah Jaya dekat Padang yang lah pada pulau tu kan. Ya, masuk dalam lagi. Dalam dekat apa ada orang jual bawang goreng limbat tu. Ya Ustaz. Ya, dalam tu dia. Kan gitu tu. Mungkin 8 kilo kan. Dari sini ke sini mungkin 8 kilo. Jadi kalau orang tu rumah dia kat sini dan dia nak pergi ke arah selatan yang nak ikut jalan Kajang, ni kereta dia macam ni keluar je ni, mana dia dah mula jamak. Faham Faham tak ni? Ini pada karya ni. Ustaz, satu soalan.
Kalau dalam satu tempat tu ada beberapa masjid Ustaz, tapi tak dekat lah. Macam ni kan, keluar daripada sempadan ni, ada lagi satu sempadan masjid yang lain. Jadi kalau kita ni, kita kira ikut keluar daripada sempadan kita sajalah, boleh dikira, boleh tamat dan kasar kan. Kita rumah kita ni, rumah kita didaftarkan bawah Qaryah masjid mana. Tu yang kita tahu. Okey lah. Memang tak kira lah berapa banyak masjid pun, yang betul tak? Tak kira lah. Mungkin kat sini ada masjid. Mungkin dia ada masjid. Tapi rumah kita ni, surau apa yang paling hampir yang kita bernaung di bawah dia lah. Takkan rumah kita sini kalau minta buat tali kita pergi sini, betul tak? Betul. Mungkin itu pergi sini. Jadi inilah kita punya naungan. Dan surau ni, Nanding ni, dia bernaung atas sini. Jadi sini, dia punya kawan-kawan dia ni yang bernaung atas dia, rumah-rumah yang ujung ni, itu nama dia sempadan Qaryah bagi orang yang semua berada dalam kawasan ni. Sempadan Qaryah Jumaat Masjid. Kalau dia balik, dia dah masuk dalam ni, dia tak jam Makassar dah. Kenapa? Dia dah masuk sempadan Qaryah Jumaat Masjid. Okay, itu satu. Atau dia boleh pilih sempadan ni atas nama sempadan kota. Kota tak kota? Orang dulu ada kota. Kota yang ada pagar kan, mana luar pagar. Kota ada pagar. Yes. Luar pagar boleh lah ya. Luar pagar. Kota, orang dulu ada kota. Orang dulu lah, rumah dulu. Kota dalam tu ada rumah. Ni. Katalah kita panggil ni kota satu. Ni kota satu. Ni kota A. Bila ada kota A, pastilah sebelah tu ada kota B. Di kota B. Kota ni banyak dulu lah. Dia ada tembok besar kan. Rumah dalam tu lebih banyak. Kata kalau rumah dia kat sini. Ini adalah pintu kota. Kota ni ada pintu. Ini pintu kota katakan. Ini pintu kota Di rumah dia kat sini. Okey, ada orang rumah dia kat sini. Faham Dia yang kat sini, dia keluar kereta je, dah boleh jamak dah. Dah boleh jamak, dah mula boleh kasar semayang, dah boleh mula dikira musafir. Bila? Walaupun ini, pintu ni, keluar kota ni, kejap lagi jumpa kota ni. Bila keluar kota ni, jumpa kota ni, maknanya dia dah keluar dari kota dia. Yang ada pintu ni. Maknanya dia boleh jamak. Tapi perjalanan ni, mestilah jauh kan. Bukan dia nak pergi kota pergi jamak, dia tak faham. Saya kata, sempadan yang membenarkan dia jamak, sempadan yang dikatakan sempadan kota. Ini kalau pakai kota. Atau sempadan dusun. Atau dusun. Orang dulu panggil dusun lah. Ini satu dusun, gabungan. Adalah pokok-pokok ni, orang ni punya, pokok ni, orang ni punya. Ini dusun A. Dikatakan dusun. Lepas tu sebelah ni ada dusun lain. Ini dusun B. Kalau rumah dekat sini, ya katakan. Rumah dekat sini. Dia keluar je daripada dusun ni, dia akan masuk dusun B pula, sepadan dia. Maknanya dia dah mula dikatakan sebagai orang yang musafir. Faham Faham ni? Apa kaitan ni sebenarnya? Tengok saya dah cerita tau. Ini rumah dia. Ini kereta dia. Zohor 1:30. Dia keluar 1:25 dia keluar. Mungkin rumah dia kat sini lah. Dia keluar sampai kat Surau Nanding, dia jamak. Boleh tak dia jamak kat Surau Nanding? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia dalam kawasan. Sempadan. Dalam sempadan Qaryah Dia tidak keluar lagi sempadan Qaryah Masjid.
Itu jawapan dia. Kalau dia keluar sini 1.24, rumah dia kat sini. Sini ada surau lain. Katakanlah ni ada surau lain. Katakanlah ni ada surau. Ni. Ni surau B. Surau A. Nama surau ni surau A. Ini sempadan dia. Dia keluar, dia Zohor 1.25. Dia keluar kereta 1.23. Contoh. Ini mungkin jarak ni sepadan dengan rumah dia 30 meter, 50 meter je. Dia keluar sini je, azan Zuhur. Boleh tak dia jamak kat surau A? Boleh. Boleh Ustaz. Sebab dia dah keluar Sempadan. Walaupun Kalau dekat ada je kawasan ni yang 30 meter je. Tapi as long as dia keluar sempadan, dia boleh jamak. Kenapa? Surau ni, rumah keliling ni, dia bukan kariah masjid ni. Dia kariah masjid lain. Jadi ini sepadan dia ni. Ni rumah ni sini tadi. Kalau dia nak marah ke sana, dia keluar 1.20, azan 1.25. Dia dekat sini dengar orang azan. Boleh tak dia jamak? Boleh tak dia jamak? Ulang Ustaz. Dia rumah kat sini, dia nak arah ke sana. Dia nak pergi tinggi apa lah ke sana lah. Kita nak arah sana lah. Pasir Berdengung. Pasir Berdengung. Sampai sini, Tak boleh, tak boleh. Tak boleh Ustaz. bukan Zuhur. Enggak boleh. Enggak boleh. Sempadan. Kenapa? Ustaz. Dia belum keluar sepadan sebelum masuk waktu. Oh, Dia belum keluar sepadan sebelum masuk waktu Zuhur. Katakanlah dia keluar sini, dia dengan Zuhur lah. Dia dengan Zuhur, okey? Dia dengan Zuhur lah. Macam biasa dengan Zuhur sebab dia belum dipanggil musafir. Dia pun jalan sekali sampai Ipoh, asar, dia kasar. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab apa? Boleh. Sebab dan dia musafir. Okey. Katakanlah dia rumah dia kat sini tadi. Dia sekali. Rumah dia kat sini. Dia jalan keluar orang azan. Dia pun tak payah lagi lah. Ni sampai sini 125. Orang azan Zuhur. Dia tak semayang. Rumah dia kat sini. Dia jalan sampai Ipoh. Mungkin pukul 3. Sampai Ipoh. Zuhur tadi boleh jamak dengan kasar tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? sebab dia keluar dalam waktu. Dalam waktu Zuhur. Dalam waktu masih dalam sempadan tariah. Kalau dia keluar sebelum waktu Zuhur boleh. Okey. Maknanya dia kena sembahyang Zuhur berapa rakaat? 4. 4. Boleh tak dia jamakkan asar? Asal jangan. Boleh. Boleh. Dekat luar. Boleh tak? Tak boleh boleh. dia jamak asar. Okey. Asar boleh jamak, asar boleh kasar. Tapi Zuhur tak boleh. Kenapa Zuhur tak boleh? Tadi masa azan berkumandang, dia masih lagi berada dalam sempadan kariah Jumaat dia. Faham ke tidak? InsyaAllah Ustaz. Ulang sekali lagi Ustaz, ulang. Nak ulang apa lagi? Dia baru masuk. Baru masuk, tu lambat masuk kenapa? Tak Ini dekat sihat. sini. Oh, Dekat tak sini. sihat Ustaz. Rumah dia kat sini. Rumah dia kat sini. Dia keluar pukul 1.15. Zuhur 1.25. Dia jalan. Orang azan. Kalau dia sebenarnya Zuhur kat sini, boleh tak dia jamak asar? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak Tak boleh. Sebab dia belum dipanggil musafir. Kalau dia sebenarnya Zuhur kat sini, dia kena sebenarnya Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Rakaat. Kompak. Boleh tak dia jamak asar kat sini? Boleh. Boleh. Kenapa? Dia telah dipanggil musafir. Ada nampak? Tak kuat. Tutup mata kuat. Ada Tak keringat sikit. Zaliha. Tolong. Yang bapak menjerit, yang anak menjerit ada. Okey. Ini.
Sini dia boleh jamak asar saja. Dia boleh kasar asar saja. Zuhur kena sembahyang macam biasa. Kenapa? Tadi masa zuhur dia masih lagi berada dalam kawasan sepadan karya Jumaat masjid. Okey. Mana kalau dia buat jamak kasar Ustaz dalam keadaan ni, jadi 4-2 lah Ustaz ya? Dia bukan buat jamak kasar. Dia buat zuhur tamam, asar Tamam. jamak. Oh, okey. Dia buat tamam jamak Pada kasar. Zuhur. Okey. Tamam ialah zuhur, jamak ialah asar masuk dalam zuhur, kasar ialah memendekkan Asar. dia buat TMJ. Tunai mata. Sampai sini kita cakap dengan kawan kita, okey, kita TMJ. Apa TMJ? Itu lu tak belajar. Belagak. Aku tahu lagi. TMJ. Tamam zuhur, jamak asar, kasar asar. Tamam zuhur, jamak asar, kasar asar. Kalau nak buat lah. Ustaz. Kalau kita kat sini semayang tadi, semayang zuhur saja 4 rakaat, lepas tu stop kalau jamak. Bila kita keluar sini dah masuk waktu asar, zuhur dah semayang, jadi kita buat apa? Semayang asar, kalau nak kasar boleh kasar, jadikan 2 rakaat. Ini maknanya kasar asar saja. Zuhur dah settle dekat sini. Ada faham ke tak ada faham? Ustaz, saya Faham Ustaz. tentang Faham, yang Ustaz. kalau azan tadi dalam kawasan sempadan, dia tak solat, dia pergi destinasi, dia zuhur tamam. Tapi ada yang Ustaz cakap asar jamak. Maksudnya jamak tu jamak Dia macam mana? masukkan asar tu masuk dalam zuhur. Empat, dia jamak ke zuhur tadi lah. Jamak takhir ke jamak takdim gitu. Takdim lah kalau dia main zuhur, dia mesti jamak takdim, dia jamak takhir. Sebab Okey. zuhur tu dia bukan milik pada musafir, dia milik pada qaryah. Jadi dia keluar sini, pada pukul 3 sampai Ipoh, dia kena sembahyang zuhur 4 rakaat. Tetapi asar itu dijamakkan dalam zuhur, nama jamak takdim, dan dipendekkan nama dia kasar. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kena jelas ni. Pertama kaki berjalan. Kejap sampai Johor. Kejap sampai Melaka. Aku betul. Kejap sampai Bentong. Ustaz cakap diri sendiri tu saya rasa. Ya. Ustaz, boleh bertanya sikit, Ustaz? Ustaz, boleh bertanya, Ustaz? Ustaz, boleh bertanya sikit? Ya. Okey. Mungkin ni lucu sikit, Ustaz. Sebab ni tadi kita pasal keluar pada kawasan. Kan Ya, katakan kita balik pada musafir. Okey, dah masuk kawasan sempadan. Lepas tu aku tak solat lagi nak jamak. Patah balik, Ustaz. Tak boleh. Tak boleh balik. Tak boleh balik. Tak boleh. Okey, Ustaz. Katakanlah ini kereta nombor ni. Macam kenal ni nombor ni. Kenal berjenazah tu pasal ni. Dia masuk je, alamak, dah masuk tu badan. Jadi tak boleh buat apa lah. Isyak semayang macam biasa, maghrib pun semayang. Maghrib kena qadha. Maghrib kena qadha lah. Jamak tak boleh jamak. Isyak tak semayang 2. Okey, tinggalkan ni dulu. Terima kasih, Ustaz. Tinggalkan ni dulu. Okey, saya nak patah balik ni. Memang akan ada banyak soalan, tapi tak apa, kita senang satu Okey, ni bermulanya safar, keluar sepadan kota, atau sepadan kampung, atau sepadan qaryah Jumaat. Kalau dalam kitab yang penuntut, dia kata sepadan daerah. Dia besar. Daerah Ampang, daerah Ulangat. Ulangat besar tau. Ulangat, kalau daerah Ulangat, dari mana wah? Ulangat Kajang maksud, Ustaz? Kajang. Batu berapa? Congkak. batu Lagi batu lah. Batu 22, Congkak, Pansun, Sungai Lui, Batu 23. Itu dia. Itu je, Ustaz. Alamin sekali. Sekali sampai atas lagi pada tempat ni, Kampung Kantan. Kampung Golap tu. Itu Depan ni je. Kajang.
Ya. Dusun Nanding. Dusun Nanding. Kampung Dusun. Kampung Dusun. Dia bawa ke sampai Nanding. Sepadan Nanding. Sepadan Nanding. Itu semua tu di sepadan. Faham Kalau ikut sepadan daerah. Tapi banyak kita kata sepadan karya Jumaat Masjid. Okay, you understand or not? Jangan pening. Yalah, itu kalau kita pakai pendapat sepadan daerah. Daerah besar ulangan sampai Ampang. Ampang sampai mana tu? Ampang? Ampang, besar Ustaz. Ampang. Ulangan masuk Ampang tak? Tapi kalau semua Bukit Ampang, Ustaz. Sampai Bukit Ampang. Bukit Ampang. Okey, Bukit Ampang. Kalau Semenyih dari mana? Semenyih sampai ni sungai sebelum sungai Tekala. Sepadan Sungai Tekala Ustaz. Kalau pakai sepadan tu besar. Dia banyak dipakai apa? Sepadan karya Jumaat Masjid. Ni yang guru kata itulah, saya pakai itulah. Sepadan karya masjid. Jadi kita nak cakap apa ni? Berairnya safar bila masuk dalam tu. Ustaz tanya boleh? Tanya. Gini, macam saya duduk Bangi. Masjid Hasanah dengan Masjid Dulu memang Masjid Hasanah lah. Sekarang Masjid Jadi maknanya saya pun Al-Um. Al-Um dengan mana lah? Ya, di Bangi. Yang baru. Pasal 1. Session 1. Boleh pergi Al-Um? Masjid Al-Um. Jadi kalau saya nak... Ya. Dekat Rodin lah, dekat-dekat lah dengan Rodin tu. Jadi kalau saya nak musafir, saya boleh jamak dekat Hasanah ke? Tak, sekarang ni rumah tu didaftar bawa karya apa? Sekarang ni dia termasuk dalam karya Dulu Hasanah lah sebelum. Itu Al-Um lah. Tak ada, maknanya boleh saya kalau nak musafir, saya dah boleh jamak dekat Hasanah. Ni surau ke masjid? Masjid. Ya. Jadi masjid sebelah, masjid apa? Hasanah. Dengan Hasanah berapa jauh? Dalam 5 kilometer lah kot. Tapi rumah saya tu dalam daerah, dalam kira lah. Karya Masjid kita tak tahu. Buka map tu dia tu. Buka map. Cerita. Buka map tengok keadaan kawasan tu. Jadi kita kena apa ni? Kita kena tengok karya kita kat mana kan? Kalau masjid tu jalan karya lain, boleh lah kat situ. Ya. Boleh lah jamak kat situ. Boleh mula jamak kat situ. Tapi mesti keluar daripada karya kita sebelum masuk waktu azan. Waktu semayang yang kita nak jamak tu. Ustaz, Al-Um dan Hasanah terletak di dua-dua di Bandar Baru. Ya, dua-dua di Bandar Baru. Saya tak kisah, janji keluar daripada karya masjid. Okey. Janji keluar daripada karya masjid. Mana rumah yang hujung, yang milik Al-Um tu, itulah sepadan dia. Utara, selatan, timur, barat. Keluar dari situ, dah kira keluar karya. Kalau dia masuk sebelah lagi Okey, boleh faham okey. Sepadan kampung, sepadan dusun, sepadan daerah, macam-macam orang panggil. Tapi yang paling bukan dia kira sungai ke Ustaz? Apa? Itu sepadan. Ustaz, saya nak tanya macam ni. Tadi yang tadi Ustaz kata Zohor tu sembahyang tamam kan? Yang asal tu sembahyang boleh dikawasakan. Jadi dalam Zohor tu kita kena niatkan
apa ni ke? Apa ni dengan asar tu kasar sekali ke? Zuhur. Masa dalam zuhur tu. Yelah. Betul lah. Sebelum memberi salam dalam sembahyang zuhur, sebelum beri salam kena niatkan nak jamakkan asar. Faham? Nak jamakkan asar. Lepas tu bangun, niat, saja aku semayang fardu asar kasar 2 rakaat. Saya tak jamak lagi dah. Sebab apa? Dalam semayang pertama tadi, dah niatkan jamak. Saja aku yang fardu zuhur 4 rakaat. Sebelum beri salam, mesti lintas dalam hati, niat dalam hati, aku nak jamak kasar. Habis je zuhur, bangun aja, saja aku semayang fardu asar 2 rakaat kasar. Kasar ni mesti diniatkan pada setiap solat kasar. Tak apalah niat tu. Kasar ke 2 rakaat ke, jadi mesti ada memahami makna kasar. Kalau dia niat, saja aku semayang fardu asar kasar. Orang tanya kasar ni makna apa? Entah kasar makna apa. Tak tahu makna kasar, tak sah semayang. Kenapa? Tidak faham pada niat. Okey. Nak tulis lagi ni. Ustaz, satu soalan. Ada orang angkat tangan Ustaz. Jana dengan Syahidah. Bagi dia orang dulu. Ustaz, soalan saya simple je. Kalau misal kata kita ni tak pernah buat ukur halus kawasan macam WO, apa kaedah yang paling selamat Ustaz? Pendekatan paling selamat? Paling selamat kita jalan sampai jumpa masjid lain. Itulah paling selamat. Jalan sampai jumpa lepas masjid lain. Bila lepas masjid lain, maknanya kita dah keluar kalian masjid kita. Alright, terima kasih Ustaz. Okey, lagi tanya. Ustaz, kalau daripada Pantai Dalam ke Kelang, boleh jamak ke? Berapa kilometer? Dalam 50? Tak boleh. Tak boleh Tinggi penuh 50 kilometer jamak. Dia sekurang-kurangnya berapa? 97? 97 lah. Nak pakai 89 boleh, 97 boleh. Okey. Terima kasih. Okey. Puan Syahidah Noh, tolong tanya dulu sebelum saya nak tanya. Tanya cepat. Syahidah, Puan Syahidah Noh. Tertunggu saya. Tadi buat tanya buat. Masa bila kita memegang jarak tu Ustaz, sebab kalau kita keluar daripada kawasan tu memanglah kita digelar sebagai musafir untuk kita. Jarak tu daripada rumah. Jarak tu daripada rumah. Bukan daripada sepadan. Okey. So, kita pegang yang 97 dengan 80 itu masa bila tu Ustaz? 89 daripada rumah. Daripada rumah lah. Maknanya keluar daripada kawasan tu, maknanya bukan semestinya kita sampai destinasi lah maksudnya kan? Bukan, daripada rumah ke destinasi. Okey, faham. Right. Daripada rumah ke destinasi. Baik. Ustaz, masa niat yang mula-mula solat zuhur dengan asar tu, kita tak payah sebut takdim lah kan? Kena sebut. Niat apa? Niat dengan asar tadi? Yang kita solat tamam zuhur tu, lepas tu kita nak masukkan asar tu, kita tak payah sebut jamak takdim ke Ustaz? Kita tak niat jamak takdim. Kalau dia pun kita apa? Kita tak masukkan niat takdim kita. Tak masuk ke takdim. Memanglah takdim. Asar dalam zuhur. Tak sebut takdim. Niat je nak jamakkan asar dalam zuhur. Waktu sembahyang zuhur. Sebelum beri salam. Mana-mana. Tengah sujud ke tengah rukuk mana-mana. Niat aja. Asar ni nak masuk dalam zuhur. Lepas tu bila bangun, niat kasar saja pun tak apa. Saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kasar. Okey? Okey. Ini sepadan. Okey Ustaz. Okey. Ini sepadan karya ni, sepadan ni. Ini sepadan tadi. Mesti berada di luar karya masjid untuk memulakan jamak kasar. Dan mesti berada sebelum masuk waktu untuk solat yang ingin dijamakkan dikasarkan. Tadi dah cerita tadi. Kita mesti berada dalam keadaan kita solat nak jamak zuhur asar ni. Zuhur dulu kita nak jamak dengan asar. Asar kalau dah keluar sepadan boleh jamak.
Kalau kita masih berada dalam kawasan, kita tak boleh semayang kasar untuk zuhur, kita tak boleh semayang kasar ke jamak ke untuk asar. Kenapa? Kita masih lagi dalam sempadan qaryah dan kita belum dipanggil orang yang musafir. Jadi nak tahu macam mana sempadan ni paling senang, keluar je rumah, jumpa masjid lain, ni dah qaryah lain. Saya sampai Jalan Besar boleh Ustaz. Jalan Besar? Tak ada masjid dah. Jalan Besar, lepas tu tak ada kampung dah kan? Tak ada dah. Lepas tu daripada Cegah Medang tu sampai memang semayang masjid besar dah tu. Maknanya saya kena sampai lebih Petronas belah sana tu baru boleh. Jauh tak? Oh jauh. Jauh juga. Bukan masa highway tu dah kira qaryah lain ke? Tak ada masjid kat situ. Tapi tak ada rumah? Rumah ada. Rumah semua orang di situ semua sembahyang dekat Masjid Tengku Sulaiman tu. Masjid kau rumah buat? Sama ada masjid saya dekat rumah saya atau masjid yang dekat Ketari tu. Yang dekat Simpang 3 traffic light tu. Last sebelum Jalan Besar tu memang masjid dekat Bukit Piatu lah. Tak apalah, kau jauh sikit tak apalah. Keluar sikit, jauh sikit. Betul. Okey. Ustaz, nak tanya Ustaz. Kalau kita Masjid Taman Medan, Nurul Ihsan Ustaz, betul kita pergi keluar, Masjid Jumhuriyah tu yang depan tu kita dah boleh jamak Ustaz. Itu dah kira qaryah lain. Qaryah lain lah. Walaupun tak ada jauh sangat lah kiranya. Dekat je tu. Masuk kiri, masuk kanan, masuk kanan kiri dah boleh dah. Dah boleh jamak lah situ? Dah boleh di situ. Okey, terima kasih Ustaz. Dia qaryah masjid. Okey. Ustaz tanya Ustaz. Banyak kan dekat masjid. Ustaz tanya, kalau macam katalah kita dah keluar, tu kan dekat masjid pergi keluar kawasan, tapi tiba-tiba ada barang tinggal, kita balik ke belakang balik. Tak boleh ke Ustaz? Itulah. Kira yang kedua tu. Kira yang kedua. Jadi balik jadi orang Muslim baliklah masuk alam. Faham? Dia tak boleh patah balik masuk dalam ni. Masuk dalam ni balik, putus safar. Putus safar. Kalau kita keluar, tadi kita niat musafir. Kita keluar, lepas tu kita nak patah balik. Bila kita nak niat patah balik tu, safar kita dah habis, dah putus. Kalau kita sebelum dah jamak, tak apalah, masuklah balik. Keluarlah balik. Bila keluar balik tu, dikira musafir lain. Bukan musafir tadi. Faham ni? Tak apalah, jamak tu sah. Jamak tu sah. Faham ke tidak ni? Nanti saya habiskan cerita dulu, kan saya lukis. InsyaAllah. Tanya faham, diam. Itu memang tak faham tu. Faham Ustaz? Dia berkerut sampai tengkuk. Dia berkerut sampai tak terjawab. Faham. Sampai tengkuk. Jadi dia betul lah. Ingat Ustaz tanya kat Kamariah ni, Tuan diam lah. Boy. Tu dia. Okey. Ni. Saya fikir jamak kasar mestilah berada di luar sempadan qaryah. Ini dia kata ni. Masjid Jumaat sebelum 1.25. Kenapa? Contoh ni Zuhur 1.25. Jika ia berada dalam qaryah sempadan Jumaat, masjid, tadi sempadan dari situ tadi, selepas masuk waktu Zuhur, maka Zuhur perlu ditamamkan. Apa maksud tamam? 4 rakaat. 4 Tamam ni maksud apa? Solat biasa. Solat dengan sempurna. Sempurna. Solat dengan sempurna, bukan tak tamam lagi. Ni solat sempurna. Solat tamam. Sempurna maknanya 4 rakaat. Kenapa? Tadi dia keluar tadi, orang belum zuhur. Maknanya bila panggilan azan zuhur masuk waktu, dia dikatakan orang bermukim. Bila bermukim, dia kena solat 4 rakaat. Okey. Boleh. Tapi asal boleh dijamakkan. Dia boleh sembahyang asar dalam waktu zuhur. Dan boleh pendekkan asar.
2 rakaat, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dengan syarat dia mestilah keluar dari sempadan dahulu. Okey. Begitu juga jika ia pulang. Maka tiada boleh ia jamak solat atau qasar jika telah masuk sempadan kota atau kampung atau sempadan karya masjid. Kalau kita belum sembahyang maghrib, kita jalan balik dari kampung, dah isyak, kita jangan masuk karya masjid. Kalau kita masuk karya masjid, kita jamak dah. Mana isyak maghrib tadi dikatakan kita meninggalkan solat. Faham? Sebab maghrib atau maghrib dah habis. Jadi kita jangan masuk kawasan karya masjid kita. Kita landing lah mana-mana, sembahyang isyak, sembahyang maghrib, lepas tu baru kita balik rumah. Contoh macam semayang dekat Taman Medan punya Ah. masjid sebelum Ah. masuk ke Junubiyah. Gitulah. Okey. kan? Semayang Taman tu ada. Saya nak tanya boleh? Ah. Yang kes tadi semasa masuk waktu dia belum keluar daripada qariah dia. Kemudian bila dia dah di luar qariah, Zuhur tadi tu dia tidak boleh qasarkan, tetapi boleh tak dia jamak takhirkan ke asar? Tak boleh. Zuhur dia mesti sembahyang dalam waktu zuhur. Kalau zuhur dia sembahyang waktu asar, maknanya dijamakkan zuhur. Faham ni? Itu maknanya dia dijadikan solat zuhur ni sembahyang musafir. Sedangkan tadi masuk waktu zuhur, dia belum lagi keluar kepada kawasan sepadan. Kawasan. Maknanya untuk jamak takhir atau takdim apa-apa pun mesti keluar sebelum waktu, Ustaz Ya. Okey, ini soalan kakak tadi. Ini rumah dia. Dia nak musafir. Di jalan barang tinggal. Masuk balik. Okey. Di jalan sini tadi dia keluar pukul 1, Zuhur 1 suku. Faham Dia dah keluar kawasan. Dia keluar pukul 1, Zuhur 1 suku. Masa 1 suku dia ada kat luar kawasan ni. Alamak, handphone tinggal. Patah balik. Bila patah balik dah pukul 2. Zuhur tak boleh jamak. Tak boleh kasar. Kenapa? Dia masuk kawasan ni dalam Zuhur. Zuhur masih ada. Maknanya dia patah balik. Jadi Zuhur boleh sembahyang biasa. Nanti dia jalan dah luar kawasan, dah sampai mana-mana masuk waktu asar, dia kena sembahyang asar. Dan dia boleh pendekkan asar 2 rakaat. Okey Kak, siapa tanya tadi? Faham tak? Faham. Okey itu situation dia. Oh, sini pun saya dah banyak buat silap dah ni. Kalau masih ada Zuhur Ustaz? Masih ada Zuhur tadi yang dia buat patah balik masuk waktu Zuhur, tapi dia tak solat, dia keluar bermusafir dan bila dia sampai waktu Zuhur masih ada, dia kena Zuhur 4 rakaat. 4 Zuhur tamam tadilah Ustaz kan? Zuhur tamam. Macam yang kes tadi yang mula-mula tu lah. Okay Ustaz. Okay. Kalau dia keluar tu kan, dia keluar tu dia dah musafir kan, dia dah semayang pula jamak. Kemudian dia terlupa barang dia lagi, dia patah balik, dia kan semayang jamak dia tu. Macam mana tu? Jamak sah. Jamak sah. Katakanlah dia keluar tadi, dia dah jamak. Dia keluar ni sampai sini orang Zuhur. Jamak sudah, asar kasar sudah. Barang tinggal patah balik. Perlu tak main Zuhur? Tak perlu. Perlu sebab dia semayang. Perlu. Salah. Tapi mestilah dia dah batalkan musafir dia patah balik. Tak boleh dia dah fikir barang tinggal. Tak apalah jamak dulu. Kau masuk balik tak boleh jamak. Ini tak boleh. Dia patah balik dengan marah tu. Kalau kita kata barang tinggal. Barang tinggal nak patah balik. Waktu kita kata nak patah balik, musafir itu telah terpadam. Tahu. Musafir dah pakai dah. Tolak jamak dah.
Tapi kalau dah jamak, baru ingat nak patah balik, itu lain. Tapi kalau belum jamak kat sini, ingat nak semayang kat sini. Alah, barang tinggal pula. Ya, dah patah balik ni. Tak apalah, jamak dulu. No. That is wrong. Jamak dulu jamak dulu. Kau tak semayang, jamak dulu. Tak boleh. Tak boleh. Bila dia kata patah balik, maknanya dia membatalkan musafir dia, maknanya dia tak boleh jamak dah. Dia dah putus musafir. Okey. Maknanya kalau kita sedar, sila. Apa? Walaupun patah balik tu just nak drop by ambil barang je pun kira tak boleh. Kira. Drop by ke, bye-bye ke, tak kira. Maknanya ni kira pada terlupa lah Ustaz Terlupa ke, sengaja ke, tak kira. Walaupun terlupa pun tak kira Ustaz Tak kira. Maknanya kalau sebelum sampai destinasi tu dia dah jamak dan kasar, lepas tu baru teringat, maknanya terus musafir tu dibatalkan kalau nak ambil barang. Bila ada kasar nak patah balik, musafir dibatalkan. Banyak salah Banyak salah? Saya banyak buat salah. Tak belajar. Okey. Ustaz, nak tanya. Kalau dia dah patah balik kan, lepas tu dia balik-balik, bila dia balik tu dah masuk Zohor, tapi dia ambil je barang dia keluar. Lepas tu dia sampai kat masjid mana, dia solat Zohor. Dia tak boleh kasarkan dengan asar kan? Boleh kalau dia kat luar kawasan. Kalau dia apa? Dia dekat luar kawasan. Tadi dia dah masa yang dia patah balik tu dah Zohor, tapi dia tak semayang, dia keluar, dia ambil je barang dia tu dah keluar. Dia boleh kasar asar, jamak asar, tapi tak boleh jamak, dia tak boleh kasar Zuhur. Kan? Tak cakap gitu kan? Maknanya katakanlah dia keluar tadi kan, okey dia sampai dekat satu masjid, dia semayang Zohor 4 rakaat. Lepas tu dia nak belum masuk waktu asar, dia nak kasar nak semayang asar, tak boleh kan? Boleh kalau dia dah keluar kawasan. Okey. Kalau dah keluar kawasan. Kalau dalam kawasan, dia tak boleh semayang Zuhur 4 rakaat, dia jamak asar. Tak boleh. Sebab dia belum dipanggil musafir. Sebab bermulanya safar ini bila keluar kawasan. Sepadan lah. Kawasan ni sepadan lah. Ustaz, nak tanya. Katakanlah kita dah jamak takdim. Okey, Zuhur, asar dalam waktu Zuhur. So kita sampai ke destinasi ataupun dalam qaryah dalam waktu Zuhur sebelum asar. Adakah kita kena solat asar semula? Kita sampai ke destinasi belum waktu asar. Bukan belum Zuhur. Kan? Tak perlu. Saya daripada Johor, saya pukul 2, saya dekat Nilai. Saya semayang Zuhur, saya jamak asar. Nilai kemari hanya 40 minit. Bukan 40 minit, 70 minit. Daripada tu Nilai ke rumah saya 70 minit je. 2 ke sana, 2.17 saya sampai sini. Jadi Zuhur saya semayang. Asar saya dah jamak. Jadi kejap lagi azan asar kat masjid. Masuk waktu asar. Adakah perlu saya semayang asar? Tidak perlu. Kenapa? Dah jamak. Tapi kalau nak boleh Ustaz kan? Kalau nak niat dah lain, qadha ke apa ke. Okey Ustaz. Nak niat iadah ke, bunang ke, tak kisahlah. Tapi yang hukum asal dia, kita dah padu telah gugur lah, kita dah tunaikan padu lah maknanya. Kak Siti nak tanya tu Ustaz. Kak Siti. Terima kasih Abang. Ustaz, maknanya dalam kes Kak Siti ni, I'm not sure pasal masjidnya qaryah, because kita tak banyak surah dan masjid kan. So to be on the safe side. Kalau kalian Kak Siti tengok qaryah ni tak pasti, Kak Siti tengok sepadan kampung. Kampung Kak Siti nama apa? John Street. Apa street? John. Ustaz saja je kan. Tak dengar boleh. Ustaz mana ada street. John Street. John apa creek? Macam bunyi durian creek ni. Okey, kampung sebelah nama apa tadi? Alpharetta. 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 Alamak, dia kena betul ni dah. Okey. Kalau kita masuk Alpharetta, apa nama pun tak kisahlah. Jadi kampung tu apa George Street. Apa benda nama tak kisahlah. Kalau kita masuk kampung
Al-Farida tadi. Macam mana mau Arab ya Al-Farida? Al-Farida. Masuk kampung tu aja, maknanya kat Gigi dalam kawasan. How far from George Street pergi Al-Farida? Dekat aja Ustaz. Because kita orang border, our borders is like kat City duduk antara Al-Farida dengan John Street dekat sangat. So I don't think I can apply that one. Berapa kilometer? About kita pakai miles kan, tak jauh sangat. I mean, kalau kat City from my house masuk aja about 3 miles tu dah masuk Al-Farida. Tak apa, yang dia di kampung lain. Between ni kampung dua ni, ada tak sempadan apa-apa yang memisahkan mereka? Jalan ke, parit ke, sungai ke? Tak ada. The moment kita masuk that kawasan, dia kata okay, welcome to Al-Farida. That's it. Yeah, right. Itulah sempadan dia. Maknanya kat sini berada di dekat dengan sempadan. Orang yang belah sana, mungkin di jalan ke sempadan tu, berapa besar kampung kat Siti tu kalau ujung. Oh, besar. Besar kan? Maknanya kat Siti ni duduk di dekat dengan sempadan. Pada kota. Ya. Jadi maknanya kat Siti masuk je kampung yang sebelah tu. Jadi kat Siti dikatakan dua kawasan. Walaupun 3 batu. Walaupun 10 langkah. Oh. Janji luar kawasan. Oh, okay. Okay, terima kasih Ustaz. Okay. Ustaz, kalau kita keluar untuk nak bermusafir sebelum Zuhur, lepas tu patah balik pun masih belum Zuhur lagi. So bolehlah kalau kita nak janji keluar kawasan sebelum Zuhur. Okay. Kalau patah balik pun sebelum Zuhur ya? Tak apa, patah balik sebelum Zuhur, keluar janji syarat luar kawasan sebelum Zuhur. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay. Memahami alamat dalam suku lah. Okey lah, sambung lah boh. Salam Ustaz. Jamak kasar ni banyak soalan tau. Lepas tu saya kata jangan miss lah ni. Betul. Lepas ni saya nak tegang macam mana kalau pergi 5 hari, pergi 3 hari, tak pasti pergi berapa hari, sampai sana 2 hari, tukar pula jadi 3 hari, tukar jadi 4 hari macam mana? Betul. Kami belajar yang dasar je Ustaz. Tak ada situation macam ni. Dia kena belajar dia tak ada situasi kes-kes macam ni tak disentuh. Habis kalau jadi kes macam mana selalu buat? Siap lah cara kami buat tu. Syok sendiri Ustaz, syok sendiri. Tak boleh lah buat sendiri. Mesti dah ikut. Sebab kita tak tahu pun situasi ni ada macam ni. Sebab kita belajar tak detail macam ni. Yang kita dengan guru yang kita belajar. Tak detail nanti bila situasi berlaku kita salah. Balik Johor, orang tanya berapa hari. Tak betul, memang salah Ustaz. Memang betul. Kalau tengoklah berapa hari. Sampai Johor tak jamak dah. Kenapa? Tak tahu berapa hari. Benda tak tahu dikirakan mungkin. Selama ni tak tahulah Ustaz. Itulah sebab kita tak didedahkan dengan situasi yang pelbagai ni. Kita kena belajar lah. Tak belajar memang tak tahu. Ustaz, praktikal tu. Tak kena dengan guru dia. Nak belajar. Kalau pergi tak ada lagi pun tak pernah tanya soalan yang bila terlupa barang tu tak pernah tanya soalan tu. Yang biasa duk tanya kalau sampai situ berapa hari boleh berapa hari pergi ke tempat tu. Soalan patah balik tu tak pernah tanya Ustaz. Ini baru tahu. Kalau sampai Johor tak pasti berapa hari. Tak terfikir macam tu. Kata nak buat 3 hari. Mak, sekali mak kata duduk lama sikit, kau pun jangan balik. Itu pun kata tak apa lama saya duduk 5 hari. Bila saya duduk 5 hari, mula saya cakap saya duduk 5 hari tu, maka putus lah jamak dia. Apa? Saya telah berniat untuk menjadi orang yang bermukim. Bermukim. Nanti cerita lah tu. Panjang cerita. Ustaz, buat praktikal datang untung Ustaz. InsyaAllah semua boleh jamak kasar. Amboi. Syukur, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih dapat belajar. Nanti kita belajar. Ya betul. Alhamdulillah lah. Ni banyak orang. Di Kelantan ni tiap-tiap hari ni. Tiap-tiap hari Selasa je. Tengoklah bila-bila yuk jadual. Kalau kelas kusah dia macam ni. Okey. Ustaz nak tanya satu soalan boleh? Sekarang kita dah tahu semua. Sekarang ni kita pun rasa banyak salah lah sebab kita pun ambil quote tentang kasar jamak ni kan. So sekarang ni kita boleh qada je lah sembahyang-sembahyang sebelum selepas ni.
Kena kosong lah. Mana salah? Okay, kata. Terima kasih Ustaz ya. Kalau yang kita tu tinggal semayang tu dalam musafir, kita boleh qada secara kasar waktu kita dalam musafir. Toleh qada kat rumah. Kalau kat rumah qada kena qada macam biasa pada kan. Okey, nanti sambung. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf, pasti banyak kekurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.